berkenaan dengan Buraq. Buraq inilah yang jadi tunggangan, Buraq inilah yang jadi kenderaan bagi Rasulullah dalam peristiwa Isra saja. Mi'raj Rasulullah naik Buraq ke tinggal Buraq. Rasulullah tak naik Buraq Mi'raj, tapi tinggalkan, dia ikatkan bersebelahan dengan Masjidil Aqsa. Sekarang bila kita tengok konteks Buraq ataupun selalu sinonim dikaitkan dengan perkataan barq. Apa maksud barq? Barq. Apa barq? Kilat. Kilat ni dia ada unsur cahaya. Kilat ada unsur cahaya. Jadi persoalan dia, apa beza kilat dengan guru? Sama ke berbeza kilat dengan guru? Beza. Biasa kita nak hujan, hak keluar lah cahaya tu. Lah cahaya tu kilat ke guru? Tu kilat, hak geram bunyi tu, tu guru. Ataupun kita sebut petir, flash. Dah, flash tu kilat kan. Baik, ada cahaya, kemudian ada bunyi. Sekarang persoalan ini kita boleh kaitkan dengan teori sebab mendahului segala sesuatu. Ini bermaksud bahawa tiap-tiap sesuatu yang berlaku ada sebab musababnya. Sebab mendahului sesuatu adalah perkataan yang tepat, betul dan benar. Tetapi setiap pendahuluan tidak semestinya menjadi dasar di atas terbit dan munculnya sesuatu. Pening ke tak pening? Sebab mendahului sesuatu, betul. Tetapi pendahuluan itu tidak semestinya menjadi dasar kepada terbit dan munculnya sesuatu. Nak bagi mudah, kita analogikan lagi. Sama macam konsep kilat, guruh dan petir. Seorang ahli fizik, David Hume berkata, kalaulah perumpamaan kita mengambil sebuah meriam yang besar, ambil meriam yang besar, kemudian kita isi dengan peluru dia, bola besar tu, besi juga kan. Jadi kita pun tembak peluru tersebut menerusi meriam tadi. Pam. Bila kita tembak meriam tadi, benda paling awal yang muncul di buncung meriam tu apa benda? Cahaya dulu dah. Kita nampak cahaya yang keluar. Walaupun pada dasarnya yang paling awal kita nampak cahaya yang keluar, tetapi cahaya yang paling awal itu bukanlah penyebab kepada bunyi meriam pam tu. Dia paling awal kita nampak, tapi bukanlah kes cahaya tu yang jadi bunyi pam tu. Bukan sebab cahaya tu bunyi. Dan yang kedua, bukanlah sebab cahaya paling awal itulah yang mengeluarkan dan melontarkan peluru keluar daripada mulut meriam. Pum, tubik peluru tu sebab cahaya tu kan? Bukan sebab cahaya tu, walaupun dia juga paling awal. Nampak teori ni? Walaupun api tu paling awal, cahaya paling awal, bukan penyebab bunyi dan bukan penyebab terlontar dan keluarnya peluru. David Hume adalah ahli fizik yang terkebelakang sikit daripada kita, tetapi lebih jauh seorang ulama besar Islam, seorang ahli falsafah yang dikagumi, seorang ahli sufi yang dominan, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menuturkan perkataan seperti ini. Walaupun setiap pagi sebelum naiknya matahari dan kita menerima cahaya dan fajar pertama, sebelum naik matahari itu lebih dahulu kebiasaannya diawali dengan kokokkan ayam jantan. Setiap pagi hak mendahului naik matahari itu, ayam berkokok dulu. Kokok, ayam duk berkokok. Matahari tak naik lagi. Lepas tu baru matahari naik. Jadi Imam Ghazali nak sebut, kokokkan ayam tu bukanlah penyebab kepada naiknya matahari. Bukan sebab ayam kokok tu matahari naik. Cuba bayangkan kalau hari tu ayam demam, lagu mana? Ayam demam, sakit tekak, buka peti ais, Panadol pun habis sudah.
elok-elok baik pukul 11, pukul 12 baru berkokok. Adakah matahari akan keluar pukul 12? Matahari, ayam berkokok ke ayam tak berkokok, matahari akan keluar. Bukan sebab kokokkan ayam sebelum tu penyebab matahari nak keluar atau matahari nak terbenam. Ini menunjukkan pendahuluan tu bukanlah menjadi dasar muncul dan terbitnya sesuatu. Begitulah teori yang dikemukakan oleh bapa graviti dunia. Siapa penemu graviti pertama? Dia duk baca buku jatuh buat apa tu? Sir Isaac Newton kan. Terkenal kita belajar teori Newton tentang graviti. Apa Newton kata? Newton kata pergerakan dari A ke B, pergerakan dari B ke C, dan pergerakan daripada C ke D. Tetapi pergerakan daripada B ke C bukanlah kerana diawali oleh pergerakan A ke B. Pergerakan dari B ke C itu bukanlah kerana sebab bergeraknya A ke B. Saya pun pening, saya pun tak faham. Tapi saya cuba utarakan benda ni. Mungkin ada depan saya ni orang sains, ahli saintis, kita dapat berkongsi ilmu untuk lebih memahamkan teori graviti yang dimaksudkan oleh Newton. Berkenaan dengan buraq. Buraq ni lah yang jadi tunggangan. Buraq ni lah yang jadi kenderaan bagi Rasulullah dalam peristiwa Isra' saja. Mi'raj Rasulullah naik buraq ke tinggal buraq? Rasulullah tak naik buraq Mi'raj, tapi tinggalkan, dia ikatkan bersebelahan dengan Masjidil Aqsa. Sekarang bila kita tengok konteks buraq ataupun selalu sinonim dikaitkan dengan perkataan barq. Apa maksud barq? Barq. Apa barq? Kilat. Kilat ni dia ada unsur cahaya. Kilat ada unsur cahaya. Jadi persoalan dia, apa beza kilat dengan guru? Sama ke berbeza kilat dengan guru? Beza. Biasa kita nak hujan, hak keluar lah cahaya tu. Lah cahaya tu kilat ke guru? Tu kilat, hak geram bunyi tu guru. Ataupun kita sebut petir, flash dah. Flash tu kilat kan. Baik, ada cahaya, kemudian ada bunyi. Sekarang persoalan ini kita boleh kaitkan dengan teori sebab mendahului segala sesuatu. Ini bermaksud bahawa tiap-tiap sesuatu yang berlaku ada sebab musababnya. Sebab mendahului sesuatu adalah perkataan yang tepat, betul dan benar. Tetapi setiap pendahuluan tidak semestinya menjadi dasar di atas terbit dan munculnya sesuatu. Pening ke tak pening? Sebab mendahului sesuatu, betul. Tetapi pendahuluan itu tidak semestinya menjadi dasar kepada terbit dan munculnya sesuatu. Nak bagi mudah, kita analogikan lagi. Sama macam konsep kilat, buruh dan petir. Seorang ahli fizik, David Hume berkata, kalaulah perumpamaan kita mengambil sebuah meriam yang besar, ambil meriam yang besar, kemudian kita isi dengan peluru dia, bola besar tu, besi juga kan. Jadi kita pun tembak peluru tersebut menerusi meriam tadi. Pam. Bila kita tembak meriam tadi, benda paling awal yang muncul di buncung meriam tu apa benda? Cahaya dulu dah. Kita nampak cahaya yang keluar. Walaupun pada dasarnya yang paling awal kita nampak cahaya yang keluar, tetapi cahaya yang paling awal itu bukanlah penyebab kepada bunyi meriam pam tu. Dia paling awal kita nampak, tapi bukanlah kes cahaya tu yang jadi bunyi pam tu, bukan sebab cahaya tu bunyi. Dan yang kedua, bukanlah sebab cahaya paling awal itulah yang mengeluarkan dan melontarkan peluru keluar daripada mulut meriam. Pum, tumbit peluru tu sebab cahaya tu lah. Bukan sebab cahaya tu, walaupun dia juga paling awal.
Nampak teori ni? Walaupun api itu paling awal, cahaya paling awal, bukan penyebab bunyi dan bukan penyebab terlontar dan keluarnya peluru. David Hume adalah ahli fizik yang terkebelakang sikit daripada kita, tetapi lebih jauh seorang ulama besar Islam, seorang ahli falsafah yang dikagumi, seorang ahli sufi yang dominan, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menuturkan perkataan seperti ini: walaupun setiap pagi sebelum naiknya matahari dan kita menerima cahaya dan fajar pertama, sebelum naik matahari itu lebih dahulu kebiasaannya diawali dengan kokokkan ayam jantan. Setiap pagi hak mendahului naik matahari itu, ayam berkokok dulu. Kokok, 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 kokok. Ayam duk kokok. Matahari tak naik lagi. Lepas tu baru matahari naik. Jadi Imam Ghazali nak sebut, kokokkan ayam tu bukanlah penyebab kepada naiknya matahari. Bukan sebab ayam kokok tu matahari naik. Cuba bayangkan kalau hari tu ayam demam, lagu mana? Ayam demam, sakit tekak, buka peti ais, Panadol pun habis sudah. Elok-elok baik pukul 11, pukul 12 baru berkokok. Adakah matahari akan keluar pukul 12? Matahari, ayam berkokok ke ayam tak berkokok, matahari akan keluar. Bukan sebab kokokkan ayam sebelum tu penyebab matahari nak keluar atau matahari nak terbenam. Ini menunjukkan pendahuluan tu bukanlah menjadi dasar muncul dan terbitnya sesuatu. Begitulah teori yang dikemukakan oleh bapa graviti dunia. Siapa penemu graviti pertama? Hak dia duk baca buku jatuh buat apa tu? Sir Isaac Newton kan. Terkenal kita belajar teori Newton tentang graviti. Apa Newton kata? Newton kata pergerakan dari A ke B, pergerakan dari B ke C, dan pergerakan daripada C ke D. Tetapi pergerakan daripada B ke C bukanlah kerana diawali oleh pergerakan A ke B. Pergerakan dari B ke C itu bukanlah kerana sebab bergeraknya A ke B. Saya pun pening, saya pun tak faham. Tapi saya cuba utarakan benda ni. Mungkin ada depan saya ni orang sains, ahli saintis, kita dapat berkongsi ilmu untuk lebih memahamkan teori graviti yang dimaksudkan oleh Newton.